Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleh doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-192 pada sesi tahun 2021 ni. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini adalah berlumba-lumba nak ubah hidup. Siapa yang nak ubah hidup? Jom dengarkan majlis ilmu pada hari ini, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Juli Masyita, Anga Masyita. Waalaikumsalam Kak Nah. Waalaikumsalam Kak Syawira. Okey, alhamdulillah. Thank you yang tolong share dan tolong seru. Okey. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dahulu dan berdoa semoga Allah merestui serta memberkati majlis ilmu taman-taman syurga pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, waalaikumsalam Umi Hendon, Umi Afan Kalisha, Umairah. Waalaikumsalam Kak Mariam. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Kak Suhaiza, Kak Zurinawati, Nur Syahidah Hamidi, Kak Emma. Okey, dah ramai dah. Okey, alhamdulillah. Tajuk kita hari ni adalah berlumba-lumba nak ubah hidup. Lagi-lagi kita ni, kita tak tahu kan, zaman sekarang ni zaman yang penuh dengan cabaran dan kita di fasa akhir zaman. So, bagaimana kita nak ubah hidup kita daripada sebelum ni menjadi lebih baik daripada hari-hari semalam? Apakah perubahan yang perlu kita lakukan? Okey, hari ni Soleh nak share. Anda boleh jadikan buku formula tarik rezeki, iaitu FTR, buku color gold tu, anda boleh jadikan ia sebagai panduan serta guideline untuk anda ubah hidup menjadi lebih baik daripada hari ini. Kerana buku FTR ni fokus dia adalah untuk membetulkan hati, membetulkan konsep rezeki yang sebelum ni kita tersalah faham, nak betulkan perkara-perkara asas daripada akar umbi, kena bermula daripada basic. Sebab kadang-kadang tak semua orang yang ada basic agama Islam, tak semua orang ada background pendidikan yang faham sesuatu ilmu tu dengan mudah. Tetapi dalam buku FTR ni, apa yang Soleh nak cakap, buku FTR ni dia bahasa dia simple. Simple, lepas tu dia santai, tak guna laras bahasa yang tinggi. So semua golongan umur dan peringkat usia manusia sesuai untuk baca. Sebabnya kanak-kanak umur 6 tahun, 7 tahun pun dah ada yang minat baca buku FTR. Nenek-nenek mak-mak kita umur 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun pun ada yang jadikan buku FTR ni macam bahan rujukan setiap hari. Kalau tak baca tu tercari-cari vitamin hati. Apakah yang kita nak jadikan sebagai guideline dan panduan hidup kita untuk ubah dan berubah menjadi lebih baik daripada hari semalam. Okey, jemput-jemput masuk yang baru masuk. Waalaikumsalam. Hai Kak Miss. Hai Puan Arpa Hamzah. Okey, thank you semua yang masuk. Hai Kak Tini. Lagi ada siapa tu? Ramai dah lagi. Okey, so Soleh fokus pada tajuk kita hari ni. Benda apa yang kita nak ubah. Lagi-lagi kita depends pada masalah kita sekarang ni. Okey, yang pertama, kita lihat pada masalah hutang. Masalah hutang ni bukan kita boleh anggap ia perkara yang main-main. Sebab
hutang wajib kita bayar dan hutanglah yang akan dituntut di hari akhirat kelak. Dan kalau hutang kita masih tertangguh dan ada yang tergantung masih belum lunas tetapi kita dah meninggal dunia, maka amalan kita, kita punya segala apa yang kita nak bawa di hari akhirat kelak, dia tersekat. Sebab masih ada hutang. Sebab tu kita hidup dekat dunia ni, orang yang terapat dengan kita, mak ayah kita ke, suami kita ke, isteri kita ke, kena tahu dengan siapa kita hutang, berapa jumlah hutang, supaya kita tak tahu kematian kita ni kalau tiba-tiba Allah jemput nyawa kita tiba-tiba kan, tetapi kita masih ada hutang yang belum berbayar. So siapa yang nak tolong lunaskan hutang-hutang kita? So dalam buku FTR pun ada ajar bagaimana cara nak lunas hutang dengan cara yang cepat, pantas dan berkesan. Daripada formula sifar hutang, kita jangan anggap benda ni remeh. Selalu orang ingat hutang tu berbentuk duit dengan material je kan. Sebenarnya hutang ni lebih luas lagi. Hutang ibadah kita dengan Allah macam mana, hutang solat kita, hutang puasa kita. Ini adalah perkara yang lebih serius sebenarnya. Kadang-kadang kita anggap, okey, aku sakit, aku tak sihat, so kita tertinggal untuk solat fardu. So kita tak kodok lagi, kita tak ganti balik. So kita masih berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib untuk kita lunaskan segala hutang sebelum nyawa kita diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lunaskan segala hutang, hutang dengan manusia, hutang dengan adik-beradik, hutang dengan keluarga, mak ayah kita, hutang dengan sesiapa sahaja, walaupun nilainya hanya 10 sen, wajib untuk kita lunaskan. Hutang ni jangan kita buat main, insya-Allah. So dalam buku FTR ada solusi dia. Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Okey, yang kedua kita lihat pada masalah rezeki bocor. Kenapa rezeki kita boleh bocor? Kadang-kadang rezeki kita bocor sebab kita tak tunaikan hak kita. Kita abaikan mak ayah kita. Rezeki bocor sebab kita mengambil sumber yang haram. Banyak faktor dan punca kenapa rezeki boleh bocor. Salah satunya kita langgar keberkatan. Keberkatan hidup kita, kalau kita abaikan dan kita tak ambil serius, maka berlakulah banyak kebocoran rezeki. Kita kata gaji kita besar 5,000 sebulan, and then 5,000 sebulan tu dia bocor ibarat air yang sangat laju mengalir. Hujung bulan, tak sampai hujung bulan kita dah tak ada dah perbelanjaan untuk meneruskan baki-baki hari sampai hujung bulan. Itu bermakna rezeki kita bocor. Namun kalau orang gaji dia 1,000, malah boleh bagi mak ayah, malah boleh bersedekah, itu tandanya rezeki dia berkat. Tak ada kebocoran yang berlaku. Allah maha mencukupkan. 1,000 kita lihat nilainya kecil berbanding 5,000, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau sumbernya adalah daripada yang halal, yang bersih, yang suci, yang berkat, maka ia adalah cukup. Berbanding dengan orang yang gaji besar tetapi berlaku kebocoran rezeki, plus hati dia tak tenang, jiwa dia merana, dan dia teringat-ingat kesalahan-kesalahan serta dosa yang dilakukan di antara Allah dan juga di antara manusia. Okey, yang ketiga kita lihat pada masalah tak boleh fokus ibadah. Ni ramai masalah semua manusia kebanyakannya, di mana terlampau sibuk kejarkan keduniaan sehingga abaikan solat di awal waktu, sehingga kan dia solat tu di hujung-hujung waktu. Lagi 1 minit nak azan Isyak, barulah dia nak tunaikan solat maghrib. Dah solat kelang kabut, dah solat macam robot. So macam mana kita nak dapat kualiti ibadah yang the best? Kita hanya bagi sisa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati kita tak tenang, hidup kita porak-peranda kerana kita tak jaga asas, iaitu solat itu tiang agama. Kalau tiang agama pun roboh, bengkok, ibaratnya macam itulah kehidupan kita. Kehidupan kita pun tak stabil, kehidupan kita pun tak tenang sebab kita tak jaga solat kita. So bila kita nak fokus dalam ibadah macam yang FTR ajar, Alhamdulillah, sejak Soleha kenal FTR dah mula dah solat awal waktu, dah mula jaga solat berjemaah. Sebab kita tahu fadilat dan keistimewaannya orang yang menjaga solat awal waktu, kehidupan dia 24 jam satu hari sangat-sangat berkat. Walaupun orang tengok dia sibuk, tetapi dia steady je, dia tenang je. Allah uruskan dan Allah permudahkan semua urusan dia. Ramai yang tertanya-tanya Soleha, kadang macam jealous. Soleha boleh manage team, boleh masak, boleh didik anak-anak dekat rumah, boleh kehidupan tu orang kata
cool je, nampak macam tenang je, teratur je semua. Inilah rahsianya. Rahsia yang bukan lagi rahsia, di mana kalau kita jaga solat awal waktu, Allah sangat permudahkan urusan kita, lancar je. Tak ada tetapi kita boleh lakukan macam-macam perkara dengan sangat-sangat mudah. So solat awal waktu. Kita kalau kita nak fokus dalam ibadah kita, waktu kita berdoa pun macam mana? Ada adab dia. Waktu kita solat pun macam mana? Ada adab dan tata tertib yang telah Islam ajar kepada kita semua. Jangan kita dok main langgar je, jangan kita anggap benda-benda ni remeh sehingga kan kita tak rasa manisnya ibadah tu. Kalau orang yang sentiasa tertunggu-tunggu, waktu azan dah ready dah pakai telekong, waktu azan dah ready dah siap mengaji dah awal sebelum masuk waktu, itu adalah sangat-sangat terbaik dari segi pengurusan masa kita dan marketing langit kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya adalah masalah kekeluargaan. Ni pun ramai orang yang ada masalah kekeluargaan. Di mana kalau kita ada masalah kekeluargaan, hidup kita selalu bergaduh. Bergaduh suami isteri, bergaduh anak beranak, bergaduh adik-beradik, lagi-lagi rebutkan harta, lagi-lagi rebutkan siapa yang kena jaga mak ayah. Dah tak ada lagi dah sopan santun kita bercakap dengan adik-beradik kita, dengan keluarga kita sendiri, dah tak ada rasa hormat. Lalu putuskan silaturahim dengan sengaja hanya kerana keduniaan. Sebab tu kita hidup dalam dunia ni, kita kena lebih fikirkan dan bertoleransi, saling orang kata bermusyawarah. Sebab tu Islam ajar kita bermesyuarat. Kalau ada apa-apa masalah, bermusyawarah dulu dengan keluarga kita supaya tak ada timbul salah faham, tak ada timbul perkara di next hari nanti. Sebabnya kita tak tahu. Sebab jenis manusia ni jenis yang suka mengungkit-ngungkit. Lagi-lagi kalau orang dah bagi something, mulalah dia ungkit pemberian kalau ada sesuatu yang tak puas hati. Lalu berlakulah keruntuhan akhlak, berlakulah porak-peranda dalam rumah tangga kita, berlaku perceraian, berlaku lagi apa? Melawan cakap ibu bapa, berlaku anak derhaka, isteri derhaka, nusyus dan sebagainya. So inilah dalam FTR sendiri pun ada ajar macam mana apa task dan amalan yang kita kena lakukan untuk memastikan hubungan antara suami isteri, anak beranak, anak nak lembut hati macam mana, pasangan nak lembut hati macam mana. Semuanya ada ajar dalam buku FTR. Sebab kita semuanya masalah hidup ni kebanyakannya adalah berpunca daripada hati. Di mana kalau hati kita tak clear, hati kita tak bersih, hati kita kotor, masih ada dendam, masih lagi nak marah-marah, masih lagi tak boleh nak maafkan orang. Sebab tu berlaku masalah demi masalah yang boleh menyebabkan perpecahan, yang boleh menyebabkan pergaduhan. Inilah yang kita tak nak. Sebab Islam selalu menyuruh kita jaga silaturahim, jaga persaudaraan, jaga hubungan kita dengan kerabat hidup kita, mak ayah kita jangan abaikan. Itulah tanggungjawab kita, tanggungjawab anak, tanggungjawab menantu, tanggungjawab adik-beradik. Jangan diabaikan hanya kerana kepentingan masing-masing. Okey, seterusnya adalah masalah hati. Masalah hati, penyakit hati. Kita dengki, iri hati, marah, tak suka, sakit hati. Semua penyakit hati ni kena buang jauh-jauh. Sebab rezeki sangat tidak sukakan orang yang banyak penyakit hati. Tetapi rezeki sangat sukakan orang yang sentiasa clear, sentiasa bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan semua manusia. Bersihkan hati kita, insya-Allah rezeki masuk lancar. Waktu PKP pun insya-Allah Allah bagi rezeki tu luar biasa bila kita bersandar dan berserah penuh hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi bergantung total hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak ada masalah di kemudian hari. Kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah yang pegang hati manusia. Bukan kerana hidup kita ni kita nak kegembiraan, kita nakkan perhatian manusia, nak orang puji-puji kita. Kita tak hirau hukum hakam daripada yang telah Allah tetapkan. Tetapi yang kita risau adalah orang berkata-kata. Sebab tu kita hidup dekat dunia ni, jangan peduli apa orang lain nak kata. Kalau kita hidup hanya kerana kata-kata orang,
maka kita akan kecewa, kita akan penuh dengan masalah hati. Tetapi bersandarlah penuh hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Khaliq. Okey, yang terakhir sekali, berlumba-lumba ubah hidup. Ramai orang ada masalah gangguan. Tak kiralah gangguan daripada makhluk yang kita nampak ataupun makhluk yang kita tak nampak. Okey, gangguan daripada makhluk yang kita tak nampak, makhluk halus. Ini ramai pembaca FTR yang saya jumpa, ramai yang mengadu sakit-sakit badan, tak boleh fokus ibadah, tiba-tiba ada orang kata macam gangguan, ada dengar bunyi-bunyi dekat rumah. Caranya adalah pagar hidup kita dengan amalan-amalan serta ayat suci Al-Quran. Surah Al-Baqarah tu rajin-rajin pasang kuat-kuat, insya-Allah. Sebelum tidur bacaanmu, hidupkan taklim, lakukan adab sebelum tidur, ambil wuduk, basuh kaki, kena jaga kebersihan, insya-Allah. Sebab makhluk-makhluk halus ni memang disukakan sesuatu persekitaran yang kotor, yang panas, yang selalu bergaduh, yang selalu nak marah-marah. So benda-benda macam ni selalu datang dekat kita. Sebab tu manusia kalau nak cool, sentiasa hidupkan bacaan Al-Quran, jaga solat kita, jaga zikrullah kita, jaga selawat kita. Sebab memang normally kadang-kadang kita duk berkahwin kan, tiba-tiba ada gangguan, ada orang hantar sihir pemisah, sihir perceraian, dan tiba-tiba ada juga gangguan-gangguan yang mengganggu dalam kehidupan kita, anak tak dengar cakap. So ubati dan ru'yah keluarga kita dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita dah kahwin 5 tahun, 10 tahun, bila berubat dengan ustaz kata ada gangguan, ada orang hantar sihir yang tak boleh menyebabkan isteri mengandung. Lalu tersekat saluran peranakan, dia dah kahwin 5 tahun, 10 tahun masih belum dapat zuriat. Ini kena pergi berubat dan dapatkan serta amalkan hidup kita dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Semua ni ada dalam buku FTR. Dalam 121 formula ada cara-cara zikir-zikir yang kita perlu baca dan amalkan. Bagaimana nak zuriat, bagaimana nak pasangan yang soleh dan solehah, bagaimana nak keluarga kita sentiasa bahagia. Semua ada cara dia, semua ada amalan dan doa serta formula yang kita kena apply untuk kebahagiaan keluarga kita. Sebab tu saya kata dalam FTR ni ada 121 formula, banyak sangat. Kadang-kadang bila kita fokus 2 hingga 3 formula kita buat secara istiqamah pun dapat hasil luar biasa. Sebab Solehah, kalau nak tanya diri Solehah amalkan ke 121 formula? Tak, Solehah mengikut keperluan dan keadaan. Contoh macam hari tu, adik bongsu sakit kan, bongsu sakit masuk hospital, and then Solehah apply formula 53. Alhamdulillah, dengan izin Allah, adik bangkit dan sedar daripada orang doktor kata macam bersedia, ready je. Tetapi Alhamdulillah dengan kuasa Allah, kita berserah kepada Allah, berdoa, jaga amal kita, doa sungguh-sungguh. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh jua. Sebab tu kita bila kita nak minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang the power dia adalah kuasa fokus. Kuasa fokus dan yakin dalam diri kita Allah Maha menyembuhkan. Itulah yang memberi kekuatan kepada sesuatu hajat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak percaya, kalau anda ada masalah kehidupan, anda amalkan formula 53 dalam buku FTR, sangat-sangat proven, sangat-sangat sukses. Tak cukup 1 kali, buat 2 kali. Tak cukup 2 kali, buat 3 kali. Itulah antara kejayaan dan keberkesanan dengan izin Allah. Sebab sesuatu tu tak akan berlaku tanpa dengan izin Allah. Sebab tu saya kata, kita nak buat sesuatu amalan, nak melakukan sesuatu ibadah tu, niat hanyalah kerana Allah Ta'ala. Jaga hati kita, pasakkan niat sungguh-sungguh. Allah lah yang Maha menyembuhkan. Allah lah yang Maha mengizinkan. So yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kerana manusia, bukannya kerana sesuatu platform tu, tetapi Allah.
Bila kita deal dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita yakin Allah yang akan menolong kita dalam keadaan susah dan senang, insya-Allah itulah yang kita dapat. Manjada wajada. Kita usaha, kita dapat. Kalau kita malas, kita tak dapat. Itu je. Itu je solusi dan ubat kepada sebarang masalah kehidupan. Okey, kalau anda nak dapatkan buku formula tarik rezeki FTR, anda boleh kontak ejen-ejen di bawah Tim Soleha, sebab kami sediakan bonus dan special guideline untuk anda. Kami akan masukkan dalam grup Usrah Muslimah Tim Soleha yang dah ada 6 batch dah sekarang ni. Alhamdulillah. Di situ semuanya muslimah. Anda tak perlu segan, tak perlu malu. InsyaAllah kita boleh bertanya segala apa ilmu, formula yang tak faham, cara macam mana nak buat, boleh je tanya dalam grup insya-Allah. Anda boleh kontak mereka di bahagian komen, yang akan tinggalkan link masing-masing di bahagian komen. Kontak ejen-ejen Tim Soleha, dropship Soleha, insya-Allah mereka akan bantu supaya kita dapat settle dan permudahkan urusan dan masalah yang membelenggu hidup kita insya-Allah. Okey? Jangan berkira untuk upgrade ilmu, kerana kita upgrade ilmu ni sekali je dan kita akan guide berkali-kali, lifetime, seumur hidup. Seumur hidup anda bayar sekali, tetapi anda akan di-guide seumur hidup selagi anda nak duduk dalam circle kami insya-Allah. Okey, sekian sahaja perkongsian ilmu daripada Soleha. Insya-Allah, maaf salah silap daripada Soleha. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu adalah datang daripada diri Soleha sendiri. Sama-sama semuanya. Okey, alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.